Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk kelas kita hari ini, kita akan melihat kepada satu subtopik baru 4.5 iaitu metallic bond. Okay. So metallic bond ni sebenarnya dia adalah satu electrostatic attraction between positively charged metal ions and the sea of delocalized valence electron. So maksudnya kalau kita boleh membayangkan pada gambar rajah dekat bawah ni, gambar rajah ni kita ada contoh kat sini dia bagi zinc dan juga sodium. So dekat sini kalau awak nampak, kita ada zinc 2+ yang ada elektron yang bergerak ataupun kita kata delocalize di sekitar positively charged metal kat sini. So maksudnya kalau kita ada zinc 2+, maksudnya kita boleh kata setiap zinc tu dia akan ada 2 elektron. Dan bila kita tengok kat sini, kita ada banyak ion zinc 2+ kat sini. So maksudnya elektron-elektron bagi setiap metal ions ni dia akan delocalize ataupun dia akan bergerak di sekitar zinc 2+ ni. So bila dia bergerak di sekitar zinc 2+ ni, bila dia delocalize, dia akan ada satu kind of attraction lah di antara elektron-elektron yang delocalize ni dengan zinc 2+. Sama juga macam kalau kita tengok kat sebelah ni, dekat sodium, metal sodium, kita ada Na+ dan juga kita ada elektron kat situ lah. So kalau awak perasan kat sini, di antara sodium dan juga zinc metal ni, kalau awak tengok elektron kat situ nampak macam berbeza. Sebab dekat zinc ni kita ada 2 elektron bagi setiap metal ions, dekat sodium kita ada 1 elektron bagi setiap metal ions. So apa yang awak nampak kat sini kita boleh sebut sebagai C electron model. Maksudnya kita boleh membayangkan metal atoms ni, ataupun kita kata metal ion ni dia seolah-olah macam immerse, dia tenggelam dalam lautan elektron. Elektron ni macam dah jadi macam lautan lah dekat metal ions ni. So kita namakan metallic bond ni sebagai electron C model lah. So bila awak nak lukis metallic bond ni, ataupun bila awak nak show the formation of metallic bond ni, kita akan lukis bilangan elektron ni mengikut bilangan sodium yang ada. Maksudnya kalau kita ada sodium Na+, kalau kita ada 20 sodium, maksudnya elektron pun mesti ada 20 lah kat sini. Kalau kita ada dekat zinc ni, kita ada zinc 2+, ada 20 zinc. So maksudnya kita akan ada 40 elektron yang akan delocalize di sekitar zinc ni lah. So itu kaedah untuk kita nak lukis metallic bond lah. Okay. So bila kita sebut tentang metal ni, kita juga akan menyentuh kepada beberapa physical properties of metal. So namely kat sini kita ada 4 lah physical properties of metal. Yang pertama kita ada malleability, yang kedua ductility, yang ketiga electrical conductivity, dan yang keempat thermal conductivity. So malleability ni adalah ability of metal to be deformed or pressed into different shape under compression. Sementara ductility is the ability of a metal to be stretched or pulled into a wire. So kalau kita nak kata malleability ni, maksudnya kita boleh tempa metal. Ductility ni kita boleh tarik, kita boleh stretch metal ni, ataupun kita boleh pull lah untuk jadikan dia sebagai wire. So kenapa benda ni boleh berlaku, ataupun kenapa metal ni dia boleh malleable dan juga dia ductile? So sebab kita ada sea of electron ni, ataupun kita kata bila kita ada metal ions, dia boleh easily slide over each other. Maksudnya bila kita ketuk metal tu, dia punya metal ions tu dia boleh bergerak lah, ataupun kita kata dia boleh slide, can easily slide over each other to a new lattice position when a sufficient force is applied. So maksudnya disebabkan dia boleh metal ions ni boleh bergerak tu lah, kita boleh tempa ataupun boleh tarik besi tu. Okay. Selain daripada tu, bila kita sebut tentang electrical conductivity dan juga thermal conductivity, kenapa metal boleh conduct elektrik ataupun haba? Sebab kita ada the sea of delocalized electron tu lah. Kalau kita tengok tadi model of sea of electron tu, elektron-elektron dalam metal ni dia akan bergerak. Maksudnya elektron ni nanti yang akan carry elektrik ataupun haba. Dia akan bawa elektrik tu lah, electricity ataupun haba tu melalui metal ni. Okay. So disebabkan ada delocalized electron tu yang menyebabkan
metal ni boleh conduct elektrik dan juga thermal kan, haba kan. Okey. Dan yang seterusnya yang kita nak tengok juga adalah kita nak tengok faktor yang mempengaruhi kekuatan metallic bond. So kalau sebelum ni kita juga dah tengok tentang faktor yang mempengaruhi van der Waals forces, kali ni kita nak tengok faktor yang mempengaruhi kekuatan metallic bond. So bila kita bercakap tentang metallic bond ni, kekuatan dia kalau awak tengok kita ada sea of electron tadi tu kan. So maksudnya bila kita nak tengok kekuatan metallic bond ni, yang pertama kita nak tengok dekat number of valence electron, dan yang kedua size of positively charged metal ions. So maksudnya ada dua faktor ni yang akan mempengaruhi kekuatan metallic bond. Yang pertama number of valence electron. Maksudnya kalau kita ada lagi banyak valence electron, bila valence electron lagi tinggi, kita akan cakap dia punya strength pun akan increase. Okey, strength pun akan meningkat. Okey. Tapi berbeza dengan size of positively charged metal ion. Kalau kita ada size dia makin kecil, okey, kalau size dia makin kecil, strength dia makin kuat. Okey. So dia macam lagi banyak valence electron, lagi kuat metallic bond, lagi banyak positively charged lagi kecil positively charged metal ion tu, lagi kuat metallic bond. So dia bergantung kepada size dan juga valence electron lah. So kalau kita nak compare dengan mudah kat sini, mungkin kita boleh tengok di antara sodium dengan aluminium contohnya. Okey, sodium dengan aluminium. Kalau awak tengok kat sini, bila kita tengok sodium dengan aluminium, sodium ada satu valence elektron, tapi aluminium ada 3 valence elektron. Okey, so dalam kes ni bila kita tengok antara sodium dengan aluminium, automatik kita akan tahu aluminium ni yang akan ada higher ataupun yang akan ada stronger metallic bond. Okey, sebab dia ada 3 valence elektron berbanding dengan sodium. Ataupun kalau kita tengok faktor yang kedua ni, size of positively charged metal ions, kalau kita compare sodium dengan let's say mungkin potassium. Okey, let's say sodium dengan potassium. So sodium dengan potassium ni, kalau tengok valence elektron dia sama sebab dia dalam grup 1. So kita ada satu valence elektron. Sodium ada satu valence elektron, potassium pun ada satu valence elektron. So apa yang membezakan dekat sini antara sodium dengan potassium adalah dia punya size. So sodium ni berada dalam period 3, potassium ada dekat period 4. So bila kita nak compare sodium dengan potassium ni, so sodium tu akan lebih kecil lah. Sodium tu lagi kecil daripada potassium sebab dalam group size increase. So maksudnya bila sodium tu size dia lagi kecil, so sodium ni yang akan dapat stronger metallic bond. Okay, stronger metallic bond. So settle dekat sini, kita dah tengok dekat apa maksud metallic bond, electron C model, kita dah tengok tentang physical properties of metal, dan juga kita dah tengok faktor yang mempengaruhi kekuatan metallic bond. So sekarang kita nak proceed pula kepada last part dalam chemical bonding, dalam chapter 4 chemical bonding, iaitu kita nak tengok boiling point ataupun melting point bagi period 3, elemen dalam period 3, group 1 dan group 17. Okey. So elemen dalam period 3, dalam group 1 dan dalam group 17 lah. So bila kita nak tengok tentang boiling point atau melting point bagi molekul-molekul dalam period 3 ni, kita akan consider ataupun kita akan tengok pada dua faktor lah. Faktor yang pertama adalah molecular structure. Okey, molecular structure. Faktor yang kedua yang kita nak tengok adalah dia punya type of bonding. Ataupun kita kata intermolecular forces. So maksudnya kalau awak tengok kat sini, bila kita tengok dekat table kat sini, sebenarnya kita boleh bahagikan elemen-elemen ni kepada 3 kumpulan lah. Iaitu kumpulan yang pertama kita ada sodium, magnesium dan aluminium. Lepas tu kita ada silikon. Dan kita ada kumpulan yang ketiga, kumpulan P4, S8, Cl2 dan juga Ar. Okay. So kalau tengok kat sini, apa yang awak boleh bezakan, kita ada dekat NaMg dengan Al ni dia adalah metal. Si ni dia adalah metalloid.
dan phosphorus, sulfur, klorid dan argon ni adalah non-metal. So setiap kumpulan ni dia bonding tak sama. So kita kena bezakan kat situ lah. So kalau awak tengok dekat sini, metal antara sodium, magnesium dengan aluminium, apa yang kita boleh kata adalah metal antara sodium, magnesium dengan aluminium ni dia akan membentuk, okey, kalau kita tengok sodium, magnesium dengan aluminium, kita ambil grup yang pertama Grup yang pertama kita kata sodium, magnesium and aluminium. So sodium, magnesium dengan aluminium ni dia akan membentuk metallic bond. Okey, metallic bond. So bila dia membentuk metallic bond, kita dah tengok tadi faktor yang mempengaruhi kekuatan metallic bond ni adalah kita kata strength depend on number of valence electron. So bila kita compare kat sini, kita akan dapati Na ni ada satu valence elektron, Mg ada 2 valence elektron, Al ada 3 valence elektron. So maksudnya bila kita compare 3 elemen ni, kita akan dapati Al dia ada lebih banyak valence elektron. So maksudnya dia punya metallic bond tu lagi kuat, stronger metallic bond. So sebab tu kita dapati dia punya melting point dan juga boiling points akan jadi lebih tinggi, okey, untuk aluminium berbanding dengan Mg dan juga Al. Okey. Grup yang kedua kita ada Si. Okey. Si ni metalloid, okey. Kita cakap tentang Si. So apa yang berlaku dekat Si ni, kenapa awak tengok dekat sini kalau awak compare aluminium dia dapat 660 melting point, tapi metalloid dekat silikon ni kita ada 1410. Boiling point pula dekat aluminium 2467, tapi dekat silikon kita ada 2680. Maksudnya kita punya boiling point dengan melting point untuk silikon ni sangat tinggi, okey? Sebab kat sini kita kata sebab silikon ni dia has giant covalent structure. Okey, maksudnya dia ada giant covalent structure yang menyebabkan ataupun yang membuatkan dia punya structure tu sangat-sangat stable. Okey, dia ada stable, okey, stable tetrahedral arrangement. Maksudnya dia sangat-sangat kukuh, dia sangat-sangat stabil. So membuatkan banyak tenaga yang diperlukan untuk kita break the covalent structure of silicon kat situ. Okey. Okey. So untuk silikon simply sebab dia ada giant covalent structure. Okey, dan last sekali yang kita nak tengok adalah dekat grup yang terakhir, iaitu dekat grup non-metal. So kita ada kalau kat sini kalau kita tengok kita ada P, S, Cl dan juga Ar. Okey. So maksudnya kita ada kat sini phosphorus dia wujud dalam keadaan P4, S8, Cl2 dan juga Ar. Okey. So, keempat-empat ni kalau awak tengok, dia melibatkan simple covalence structure. Okay, dia ada simple covalent structure. So, kalau awak tengok bila kat sini, bila dia ada simple covalent structure, maksudnya dia terikat ataupun dia punya intermolecular forces adalah van der Waals forces. Okay, van der Waals forces. So, bila kita kata van der Waals forces, dia punya strength of van der Waals forces ni dia punya strength kat sini kalau awak tengok depend on size, ataupun dalam kes ni kita kata molar mass lah. So kalau awak tengok kat sini, bila awak kira molar mass, awak akan dapati yang akan ada paling tinggi apa kita kata paling tinggi molar mass adalah S8, iaitu kita ada 256. Okay, S8 ni kita ada 256 gram per mole. P4 kita ada
P4 kita ada 120 lah lebih kurang, okey. 120 gram. Cl2 kita ada 71 gram per mol. AR kita ada 40. Okey. So kalau awak tengok kat sini, bila kita kata size of ataupun kita kata simple covalent structure yang ada van der Waals forces tu, dia punya strength tu bergantung kepada size. So maksudnya kat sini yang lagi besar ataupun lagi tinggi, lagi berat dia punya size tu, dia akan ada lebih kuat van der Waals forces. So bila lagi kuat van der Waals forces, so dia punya melting point dengan boiling point pun akan jadi lebih tinggi. So dalam kes ni bila awak nak tengok, kita akan dapati yang paling tinggi adalah S8. Okay, S8 ni yang paling besar, diikuti oleh P4. Lepas tu kita ada CL. Lepas tu kita ada AR. Okay, so dia punya boiling point dan melting point ni memang dia bergantung sangat-sangat dekat size of molecule lah. Okay. So sekarang bila kita nak tengok pula dekat yang last sekali kat sini, kita nak tengok dekat dia punya kita kata untuk grup 1 dengan grup 17. Okey. Grup 1 dengan grup 17. Okey. Grup 1 basically kalau awak tengok dia adalah metal. Okey. Grup 1 adalah metal. Okey. Dia metal. Bila metal, kita ada metallic bond. So metallic bond kita akan fokus dekat dia punya size lah. Okay, size. So bila kita ada size, down the group size dia akan jadi makin besar. Bila size makin besar, so dia punya metallic bond punya strength pun akan jadi makin lemah. Okay, the strength of metallic bond will become weaker. So bila metallic bond punya strength become weaker, so melting point pun akan jadi makin kecil lah. So kita kata down the group, okay, down the group, boiling point and melting point akan jadi lagi rendah. Okay, so berbeza dengan group 17. Group 17 kita ada non-metal. So non-metal dia highly dependent on van der Waals forces lah kat sini. Okay, van der Waals forces. So dia still sama juga, dia akan ada size. Cuma beza kat sini bila kita kata bila down the group, size of non-metal tu akan jadi makin besar. Bila size tu makin besar, kita akan ada melting point dengan boiling point yang lebih tinggi lah, kita kata sepatutnya kan. Okay, so bila kita kata the size is bigger, as atomic size increase, atomic radius increase, so the strength of van der Waals forces pun akan increase lah. So bila down the group, size dia makin bertambah. Okay, size dia makin besar down the group. So kita kata dia punya boiling point dan melting point pun akan meningkat lah. Okay, so kalau group 1 down the group, size dia besar, metallic bond dia makin lemah, so melting point dengan boiling point dia akan jadi makin kecil. Group 17 dia ada non-metal ada van der Waals forces. Van der Waals forces ni bergantung kepada dia punya size. Lagi besar dia punya size, lagi tinggi dia punya ataupun lagi kuat dia punya van der Waals forces. So untuk group 17, down the group, the size increase, so boiling point dengan melting point pun akan increase. Okay, so dalam kes ni again dia terbalik lah kita kata kan, sebab metallic bond lagi kecil size lagi kuat, kalau van der Waals forces lagi besar size lagi kuat. Okay, van der Waals forces. So kena betul-betul faham lah. Okay, perbezaan dekat group 1 dengan group 17. Okay, so untuk itu saya rasa that conclude our lesson untuk hari ini. Nanti saya akan bagikan soalan untuk awak cuba buat, untuk nak ujilah sama ada awak betul-betul faham atau tak dengan apa yang kita bincang hari ini. So setakat itu dulu untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.